Okey, so hari ini adalah pemilihan di Selangor di mana kita menyaksikan ramai yang keluar. Selangor ni merupakan ahli yang paling ramai keluar. Esok adalah pemilihan di Sabah, Sarawak dan juga Perak. Jadi agak signifikan lah tandingan tersebut. Macam mana saya kata tadi, pemilihan kali ini akan menyaksikan sama ada kita PKR ni parti yang boleh berubah atau tak boleh nak berubah. Kerana parti yang boleh berubah ataupun yang tak boleh berubah. Jadi apakah keputusan dia? Sebenarnya keputusan belum ada lagi. Malam esok baru ada keputusan yang kita boleh tunggu. Kita boleh lihat malam esok, insyaAllah. Kalau malam esok paling awal lah, berkemungkinan hari Isnin kan. Jadi berkemungkinan hari Isnin. So kita tak tahu bagaimana keputusan pemilihan parti yang akan berlaku pada minggu ni, pada hari ni. Adakah Rafizi menang atau kalah? Sebenarnya tak tahu lagi. Tak ada keputusan lagi Tapi dia macam ni lah. Pada 2014 Rafizi warning pasal Azmin, 2018 Rafizi warning pasal Azmin, dan kita telah dikhianati. Pada masa itu ramai yang mengundi Azmin dan ramai yang maki kami, maki Rafizi. Saya sokong Rafizi sejak 2018. Maki kami, maki Rafizi, termasuklah yang komen dekat dalam Facebook saya tu kan, yang maki saya sebagainya kan. Sebab kenapa kami cakap tentang Azmin, kenapa kami cakap tentang pengkhianatan, kenapa kami tolak tentang kemah besar. Dia macam ni tuan-tuan, bila kita melihat satu benda daripada kita tidak ada keterikatan dengan undang-undang, keterikatan dengan projek, kontrak, kawan-kawan, apa orang kata, persahabatan dengan orang lain. Jadi kita melihat daripada kacamata objektif. So bila kita melihat daripada kacamata objektif, kita melihat dalam keadaan yang sebenar. Maksudnya bila kita melihat satu perkara, kita melihat benarnya itu. Kita tak ada tapisan. Macam contohnya, oh dia ni kawan aku, takkanlah dia nak berbohong, takkanlah dia macam ni. Kita tak ada tapisan itu. So kita melihat dalam keadaan yang sebenar. Bila kita melihat dalam keadaan yang sebenar, almost berkemungkinan besar apa yang kita sangkakan itu adalah benar. Saya tolak kemah besar ni pada sebelum Rafizi cakap lagi sebenarnya. Saya dah tolak dah idea kemah besar ni. Sebelum Rafizi keluar itu pun saya dah cakap dah. Saya tak setuju dengan kemah besar. Saya tak, masa tu dia menggunakan apa, penjajaran barulah apalah. Saya tak setuju. Saya kata, kenapa kita kena guna kekuatan musuh untuk membina kekuatan kita? Kenapa kita nak guna musuh untuk bina kekuatan kita? Kita nak bina kekuatan kita, kena bina kekuatan diri kita sendiri. Kita tak perlu musuh kita untuk membina kekuatan kita. Sebab bila kita nak buat kemah, kita perlu musuh kita. Bermaksud musuh kita boleh tarik tiang dia at any time, yang kita boleh kalah dalam pemilihan itu at any time. Okay. Itulah masalahnya tuan-tuan. Jadi di sini kita akan nampak bahawa diorang akan cuba merosakkan kita daripada dalam. Dia akan cuba melambatkan proses kemenangan dan sebagainya. 2018 Rafizi warning, orang maki dia. Dan apa yang dia cakap tu benar berlaku. 2022 ni dia warning. Kalau kita masih tolak Rafizi dan kita bagi Safudin pegang, kalau benda yang kami cakap tu betul-betul berlaku sekali lagi, lepas ni minta maaf lah kalau kita kata, kalau Rafizi dah tak ada. Itu je saya boleh cakap. Takkanlah Rafizi kalah pun apalah salah tolong dia. Dia macam ni tuan-tuan, tolong boleh. Memang kita boleh tolong, tapi kita tak akan bagi idea lah. Buat apa kita nak bagi idea kita? Sebab idea yang kita propose, korang tak nak terima. Bila kita propose idea tu, korang tak nak terima. Lepas tu, bila dah bagi orang lain menang, lepas tu bila dia dah menang, nak suruh kita pula buat kerja. Macam saya sebut itulah. Kita interview A dengan B. Kita ambil A dah masuk kerja, tetapi kita suruh B pula kerja. Takkan pelik namanya tu? Kan? Umpama sedemikian lah. Tok nak umpama sedemikian. Jadi sebab itu saya kata, apa-apa hal dalam pemilihan kali ini, kita sebenarnya, kita sebelum kita bercakap tentang nak membetulkan negara, kita nak reform dulu parti kita sendiri. To be honest tuan-tuan, Rafizi tak pernah bagi duit kat saya pun. Sejak daripada 2018 sampai 2022 ni, saya tolong, walaupun saya kena gantung, saya berada di Sarawak, bangunkan cabang saya, bangunkan cabang lain. Depan saya ni ada ketua cabang Sampin, ada bakal ketua cabang Sampin lah, ketua cabang Petrajaya, Kota Semarahan, kita bangunkan. Ya, saya kena gantung oleh Saifuddin.
Sarpudin yang gantung saya. Betul. Kenapa saya kata Sarpudin yang gantung saya? Hak sekarang ini final surat itu datang pada dia. Malam ni saya cerita lah. Final surat datang daripada Setiausaha Agong. Kalau Setiausaha Agong tak keluarkan surat, maka nama saya takkan ada dalam sistem lah. Itu saja. Jadi akhirnya tuan-tuan, kita berbalik kepada parti yang macam mana? Kita nak parti yang yes boss, okey, tak ada masalah, boleh diterima, boleh kerjasama dengan UMNO, boleh kerjasama dengan Bersatu ke? Boleh kerjasama dengan pengkhianat ke? Ada kemungkinan kena khianat lagi ke? Tak apa. Ke kita nak parti yang betul-betul melawan semangat reformasi tu, betul-betul reformasi. Bukan setakat reformasi laungan, reformasi je laungan macam tu. Tapi bila jumpa jumpa kontraktor, jumpa toke-toke, berapa mau kasih? Bukan reformasi, berapa mau kasih jangan. Kita manusia bang, depan mata 100,000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 bilion. Ramai yang terciduk kan dalam permainan kuasa dan duit ni. Hari ini SPRM mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa siasatan telah dibuat terhadap hakim. Soalan saya pada SPRM, bila nak buat siasatan terhadap Azam Baki? Bila nak buat siasatan terhadap Azam Baki? Kan? Sila pakai mask. Orang dah tak pakai mask lagi sekarang, Gondi. Orang dah tak pakai mask lah. Saya penyokong tegak UMNO, tolak UMNO penyangun-penyangak. Betul. Tak tuan-tuan, saya tak apa tuan-tuan nak sokong UMNO ke, nak sokong DAP ke, nak sokong MCA ke, tetapi jangan sekali-kali sokong penyamun, penyangak, pengkhianat. Parti anda sokong tu tak ada kena-mena. Mereka bukan, parti ni adalah parti. Tengok aku dah kena halau ni. Kan, parti adalah parti. So bagaimana dia parti ni tak ada benda. Yang penting sebenarnya adalah orang di dalam parti tu. Bagaimana dia menghidupkan parti tu. Boleh hidupkan, boleh mati parti tu. Di belakang saya ni adalah simbol Dewan Undangan Negeri Sarawak. Saya boleh tunjuk tuan-tuan. Ini Dewan Undangan Negeri Sarawak ni. Kan, gah, hebat. Tetapi kehebatan dia, sekarang ni harga barang naik, rakyat susah. Ada mereka berkira. God bless you, terima kasih. Sebab itu bagi saya sekarang ini yang penting sebenarnya adalah macam mana cara kita nak kembalikan negara kita ni kepada satu keadaan yang lebih baik. Kalau kita tak nak berusaha untuk kembalikan negara kita keadaan yang lebih baik, maka selama-lamanya ke negara kita akan jadi macam ni. Namun sebelum kita bercakap tentang mengembalikan negara kita kepada keadaan yang lebih baik, kita kena bercakap tentang macam mana nak membentuk parti kita menjadi parti yang lebih baik. Itu yang dahulu. Itu yang pertama. So kalau dalam keadaan parti kita tak boleh nak jadikan parti yang lebih baik, kan? Masih lagi berlaku korupsi, masih lagi berlaku jual beli, masih lagi berlaku penipuan. Tak guna kita bercakap nak membetulkan negara kalau diri sendiri orang kata tak berapa nak betul lagi. Jadi sebab itu kita nak bawa pembaharuan. Saya kata tadi Rafizi tak pernah bagi duit kat saya pun buat benda-benda ni semua. Ini semua atas inisiatif diri kita sendiri nak betulkan keadaan di dalam negara kita. Kan? Itu yang kita nak lakukan. Tetapi bila perkara ini berlaku, itulah. Jadi kita akan satu, itu saya kata duel berjaya menewaskan idealisme. Masih ramai rupanya yang bercakap tentang reformasi, tentang perjuangan, tetapi bila di hadapan di hadapan toke-toke, kita lemah di kaki mereka. Kita lemah di kaki mereka. Okey, keputusan macam mana? Keputusan sebenarnya, to be honest, belum lagi. Malam esok baru kita tahu keputusan. Dan kita harap ada perubahan lah, insyaAllah. Kita harap ada perubahan. Tapi satu saya pesan tuan-tuan, kalau Rafizi kalah esok, bagi saya biarlah kami lihat daripada jauh je lah. Biar kami lihat daripada jauh macam mana benda itu akan membenarkan dakwaan-dakwaan seperti mana yang kami nyatakan. Thank you.
Terima kasih, terima kasih. InsyaAllah. Sebab itu, yang penting sebenarnya hidup kita ni, kita kena bentuk ketumbukan yang betul, tuan-tuan. Kalau dalam pasukan kita ni, pasukan yang boleh kalah dengan ringgit, dengan pangkat, dengan kedudukan, maka kita membina negara yang salah. Tuan-tuan fikir, kenapa kita berada di ambang kehancuran sekarang ini? Ini semua berlaku disebabkan oleh perbuatan dan tangan-tangan UMNO sendiri dahulu. UMNO sendiri dahulu, sebenarnya. Jadi, diharap tuan-tuan kita perjuangkan negara yang baik, insyaAllah. Di dalam atau di luar PKR itu tak penting.